Matikan mic. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada semua yang berada di rumah sekarang ini tengah lockdown. Apa khabar semuanya? Apa khabar anda yang menonton live saya jika ada? Ya, Alhamdulillah. Kita on air. First one, Nan. Khabar Nan? Kita wave sikit. Okay. Macam mana lockdown awak? Dekat mana? Dekat Cherry ke? Dekat Kelantan? Nan kat mana? Kan? Kat Ipoh. Okay. Kepada semua yang ada di luar tengah lockdown sekarang, apa khabar semuanya? Ada juga Puan Safira yang apa ni? Safira Murad. Ya, apa khabar semuanya? Okay. Dah menantikan ulasan saya. Apa khabar? So, Alhamdulillah, hari ini hari yang ke 11 lockdown. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Jadi seperti yang kita janjikan, saya ada bersama anda untuk memberikan sedikit ulasan tentang pakej rancangan prihatin yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kan. Jadi saya sebagai seorang wanita yang berkerjaya, mempunyai pelbagai bolehlah sedikit ilmu pengetahuan yang sebenarnya ingin saya berkongsi dengan anda semua di luar. So kita, kalau boleh, siapa yang watch my live ni boleh say hello, update sikit kat mana. So Nan ada kat Duduk Ipoh. Okay Nan, join kita punya CSR Nan. Kami ada buat CSR. Untuk mengetahui, kita iklan sikit lah ya sebelum kita mula. Okay, TIC ada buat CSR serata Ipoh untuk membantu mereka dalam kategori pelbagai kumpulan, termasuk bukan saja frontliner, termasuk juga kumpulan asnaf sebenarnya. So nanti boleh check dekat wall Facebook TIC, dekat sana ada pelbagai komen-komen, update-update berkaitan dengan CSR. Since awak ada kat Ipoh, apa salahnya kita join hands, kan? CSR kita juga bersama mana? InsyaAllah bersama dengan MBI. Kita bersama MBI, Hospital Ar-Ridwan, Hospital Ar-Ridwan, lagi Media Perak. dengan Media Perak. Okay. Tu suara Ahmad sebenarnya, pembantu. Okay, juga bekas pelajar saya, Ramesh. How are you there? Where you berlokasi di mana sekarang? Dekat mana you duduk sekarang? Lockdown di mana? Ya, Riza, Ustaz Syariman, di mana lockdownnya? Kan, student saya Siti Syakira. Okay, ramai sekarang tengah berlockdown. Kalau boleh update lokasi anda, that will be good lah. Sebab untuk pengetahuan, saya di Ipoh Perak ni, kita merupakan antara hotspot untuk COVID-19. Well, that's not a good news lah, kan. Antara hotspot di antara saya rasa 10 hotspot yang ada. Of course, number one is Klang Valley lah. Dan tentunya Shah Alam pun ada juga, Ramesh. So you better watch yourself ya. Nowadays kita tak tahu the trend, how is the COVID numbers is coming up. Tapi di Ipoh Perak sudah ada satu kematian. Dan Hospital Permaisuri Sultan apa? Perak 2 Perak dah ada 2 kematian. Tapi di Ipoh tu dah 1 lah. Saya kurang pasti di tempat lain, tapi jumlah kematian sekarang berapa ya, Mai? Okey. Saya melaporkan sebelum kita mulakan, saya melaporkan setakat ini kes aktif 2161. Seramai 26 kematian, dan juga yang recover hanyalah 259. So ramai student-student saya kat luar, apa khabar semuanya?
Ustaz Syarimah dah kat Ipoh dah. Dah 3 minggu tak ke mana. Tak apa. Bersama dengan orang kata ahli keluarga kan. InsyaAllah. So, sebelum kita rolling tentang, sebab saya tergerak lah nak buat session perkongsian ilmu tentang ulasan package rancangan prihatin ni. Package rancangan ekonomi prihatin rakyat ni sebenarnya terdetik sebenarnya semalam kan. Kisahnya semalam saya sepatutnya live untuk isu yang berkaitan dengan COVID, tapi ia lebih kepada generasi muda lah, anak-anak muda kita sekarang. Tiba-tiba PM buat announcement Jumaat ini, semalam akan ada package rancangan. Jadi bila dibentangkan sepanjang lebar oleh PM kita kan, jadi ni bukti dia, teks dia saya dah print out kan, saya dah print segala teks yang ada ni. Saya juga meneliti ucapan daripada PM kita. Jadi terdetik daripada hati saya, apa khabar, apa kata kalau saya buat analisa ataupun ulasan. Sebab bila kita tengok dari segi kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita, banyak yang orang kata banyak tentang fakta-fakta, figures-figures yang mana ini pada orang macam setengah orang ni tak semualah yang berapa faham. Okey, ini kawan-kawan saya, Ustaz Nasrullah, Erin, Ushin, how are you? Dan yang lain-lain ramainya kan. Dan juga kaki tangan saya yang lain, sepupu saya, ramai tu, ramai. Kita ramaikan kita ramaikan slot hari ni sebab this is actually untuk kita berkongsi. Tak ada sebab pun. Seperti yang saya kata dalam saya punya description, saya bukan bertujuan untuk mempolitikkan hal ni, tapi nawaitu saya adalah untuk membantu. Apa yang saya tahu, ilmu keuangan yang saya tahu, dapat saya kongsikan sebab this is talking about the budget. So bila cakap pasal budget, not everyone is well versed, orang kata tahu tentang bagaimana pengurusan bajet ni. Of course saya bukanlah orang yang menguruskan bajet dalam dari kata state government ke atau apa tu, tidak. Tetapi ilmu menguruskan corporate di dalam sektor yang saya uruskan buat masa ini, pengalaman itu sebenarnya banyak mendedahkan saya dengan orang-orang yang penting, stakeholder, termasuklah daripada pihak kementerian, pihak agensi kerajaan. Khasnya PTPTN juga merupakan antara agensi utama yang saya sering kali berbincang. Jadi bank-bank yalah, saya juga antara orang yang pernah meminjam dengan SME Bank. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara bila kita bercakap pasal pengurusan keuangan ini, bajet ni, adalah sikit ilmu. Dan ilmu tu saya rasa saya nak kongsi dengan di luar. Kalau ada di antara yang kat luar nak bagi komen pun cukup baik. Okay, so kita boleh mulakan. Rasanya dah cukup ramai, kelas kita dah ramai dah ni. So insyaAllah boleh drop some questions. Jadi cuma saya nak bagi sedikit guideline tentang perkongsian kita hari ini ataupun kelas kita hari ini. Kelas nombor 1 ialah saya minta untuk anda bertenang, bertenang menghadapi apa jua pun yang berlaku pada saat ini. Memang sangat unexpected seperti yang dikatakan. Worldwide statistik worldwide statistik, tadi saya berkongsi tentang statistik Malaysia 2161, tetapi sekarang statistik yang ada di dunia sudah mencecah melebihi 500,000 COVID aktif. 500,000 tuan-tuan dan puan-puan, to be exact 597,458. Punya cepat dia melompat. Antara yang paling tertinggi untuk pengetahuan adalah di United States
Satu hari sahaja sudah melompat 104,256. Yang dulunya kita rasa pada ketika itu Italy, tetapi Italy sekarang jatuh nombor 2 iaitu 86,498. Walau bagaimanapun sedikit agak sedih juga untuk negara Itali ialah jumlah kematian mereka mencecah hampir 10,000. Jadi ini sangat shocking orang kata berita yang sangat mengejutkan. Kenapa sangat mengejutkan? Kawan-kawan semua kat luar, saya panggil kawan lah Sebabnya kalau kita tahu di US dan di Italy, healthcare mereka adalah sangat excellent, berkelas pertama. So bagaimana dalam keadaan negara yang mempunyai taraf healthcare kelas pertama ini juga turut diuji dengan jumlah kematian, dengan jumlah pesakit yang begitu ramai. Macam mana kita Malaysia ini berhadapan dengan situasi sebegini? Ini merupakan salah satu krisis. Perkataan yang tidak boleh diucap selain daripada perkataan yang ada pada ketika ini adalah merupakan krisis. Krisis negara, bukan sahaja setakat krisis ekonomi yang kita nak bincangkan selepas ini, tetapi ini krisis yang melibatkan nyawa rakyat. Bukan sahaja Malaysia tetapi dunia. So ini merupakan antara satu perkara yang kita kena bear in mind, kerana kita tidak ada kelebihan seperti negara-negara berikut. Kita tidak mempunyai sistem kesihatan berkelas-kelas pertama. So we have to be, orang kata, sedar diri lah. Kan? Bila kita sedar diri, kita jangan keluar. Itu dia. Kita kena stay at home. Kita kena banyakkan kuarantin di rumah, kurangkan keluar. Kerana kalau kita main belasah je, manalah tahu selepas ini, sebenarnya saya agak risau sebenarnya akan berlaku selepas ini. Sebab saya memang mengikuti COVID ni, saya rasa ramai juga yang mengikuti COVID ni. Kita sama-sama share. Sekarang ni kita dah pergi ke gelombang yang ketiga dah. Gelombang ketiga COVID dah. So, gelombang ni dia ada macam-macam gelombang. Dia akan sampai ke gelombang 6. Saya rasa ada beberapa negara di dunia dah menghampiri gelombang yang ke-6. So, boleh dikatakan Malaysia sedang menempuh gelombang yang ketiga. Jadi dengan keadaan jumlah confirm cases yang paling menyedihkan, seorang bayi juga mengidap COVID positif. Saya ingat hari itu yang umur 4 tahun, rupanya ada yang lebih muda, iaitu baby. So yang ni yang merupakan satu kerisauan kita sebagai rakyat Malaysia. Kan? So saya minta kepada anda kat luar, especially semualah kita rakyat, kita kena bersatu hati dalam soal-soal begini. Dia tak boleh tengok dah perbezaan politik, fahaman ke whatever tu. Kita tolonglah ketepikan buat seketika. Kerana yang jelas, we have to fight this as a nation. Seperti yang dikatakan oleh PM, we have to fight. We don't have a choice. Kita tidak ada pilihan. Sebenarnya kita tengah berjihad sekarang. Berjihad untuk melawan satu angkatan musuh yang kita tak nampak. So inilah yang merupakan satu cabaran buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan anak-anak muda kita kena faham. Sebab anak-anak muda kita ni kurang didedahkan tentang COVID. Mereka hanya memikirkan bahawa COVID ini akan menjadi satu, bukan tak payah cakap lah, macam anak saya pun, yang kecil-kecil tu, dia macam rasa macam lepas ni akan habis, akan beredar. Tetapi dia ada pasca, dia ada efek, post effect. Dan mereka yang mungkin cured, terlepas daripada COVID-19 ni, tidak semestinya mereka tidak akan mengidap semula. Kan? Dia ada recurring, orang panggil. So, Waalaikumsalam Ina Haslina, terima kasih bagi salam kan. So, ini merupakan antara perkara sebagai rakyat kan, masing-masing kena ambil tahu. Jangan kita ambil tahu pasal allowance yang akan keluar kan, banyak bantuan yang akan keluar dari pakej rancangan. Kita kena ambil tahu juga apa yang peranan yang kita perlu buat yang boleh membantu negara. Sebab kita perlu belajar daripada negara-negara sebegini. Ada negara-negara survive
taklah kata survive. Dia belum survive. Tak ada satu negara pun sebenarnya dijamin dalam keadaan sekarang. Tiada negara yang terkeluar daripada COVID-19. No such thing. Kita masih lagi bergelut. So, cuma apa yang kita boleh belajar dari sini ialah penelitian kepada negara-negara yang mempunyai kegagalan untuk mengawal COVID. So, kita kena elakkan. Ya, kita kena elakkan bersama. So, saya dah tengok banyak schoolmate saya, Kak Suzy, Ida, junior saya yang menonton live saya. Thank you very much. Ini adalah part of my CSR. Salah satu usaha untuk saya bantu rakyat kat luar kan. Kita sama-sama kena bantu each other, memandangkan dalam keadaan sekarang we need each other. It's not about blaming, it's about contribution. Kita kena contribute setakat mana yang kita boleh, kita contribute. Okay, so saya ada seorang yang hebat dalam dunia takaful so mungkin nanti boleh dia sharing sebab dia ada cerita sedikit tentang takaful dekat sini, bagaimana industri takaful memberikan allocation untuk membantu anda di luar. So mungkin boleh share lah sedikit sebanyak. Tapi buat masa ni kita nak fokuskan untuk this session 1 jam sahaja, tak lebih. Dan saya nak fokuskan kepada topik, sebab dalam kita punya bajet dia ada pembahagian. Okay, pembahagian dia kalau dikategorikan 1, 2, 3, 4, sebenarnya ada 4. Jadi total dia 250 bilion. Dan ada sebahagiannya diletakkan dalam kebajikan rakyat, sebahagiannya diletak daripada PKS, sebahagiannya adalah untuk ekonomi, dan ada juga sebahagiannya adalah bajet yang diumumkan terdahulu. Jadi total up 250 bilion bajet. Okey, tapi first thing, sebelum saya mulakan, saya nak tanya kat luar kan, apa yang kita faham dengan package ransangan? Kita fokuskan dengan nama tu dulu. Apa yang kita panggil package ransangan tu? Siapa boleh jawab? Kan, saya nak minum kejap. Kena basahkan tekak. Orang kata untuk mengelakkan COVID, kena minum air. Anyone? Package ransangan. Apa yang kita katakan ransangan? Ransangan tu sebenarnya, perkataan tu adalah untuk stimulate. Dalam bahasa Inggeris perkataannya adalah stimulate. That is why kalau kita tengok dalam social media, banyak macam US stimulus package, the way of stimulating the economy. So perkataan sinonimnya dalam bahasa Inggeris adalah stimulate ataupun stimulasi, merangsang ekonomi. Kenapa perlu dirangsangkan? Sebab keadaan ekonomi Malaysia atau di dalam mana-mana negara pada saat ini akan menjadi gawat. Maksudnya dia flat. Dia tidak akan berkembang kerana tergugat disebabkan faktor global market kita sekarang, especially yang melibatkan COVID-19. Saya cuba make sure, penjelasan saya ni, saya minta maaf, saya tak nak buat terlampau tinggi sangat sebab saya tahu ramai yang tak berapa faham kalau kita terlampau too high on the economy, orang kata jargon, orang kata perkataan ekonomis ni So saya cuba ringankan sedikit supaya banyak di antara kita, ramai di antara kita, especially rakyat marhain kan kat luar, faham apa itu sebenarnya pentingnya package ini. Okey, pentingnya package ini sebenarnya ia merangsang ekonomi yang di mana negara kita sekarang memerlukan rangsangan itu. Keadaan ekonomi di Malaysia dalam beberapa kebelakangan ini pun tidak begitu pulih. Kan, slow dengan currency yang menurun dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan keadaan ekonomi kita pun dah memang jatuh. Jadi dengan tambahnya COVID-19, ini merupakan satu hentaman yang paling hebat di dalam Malaysia dan juga negara. Bagaimana kita nak handle keadaan ekonomi
dunia sebegini kalau kita tidak stimulate the economy seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kita semalam, bahawa kita memerlukan meletakkan duit dalam poket rakyat supaya rakyat boleh spending power tu perlu. Sebab bila dah ada keadaan macam ni, nombor satu memang tak ada duit, kan? Kebanyakan rakyat tidak akan mempunyai kewangan, apatah lagi majoriti populasi negara kita adalah B40 dan M40. Ini satu isu yang menarik sebab ramai yang bercakap kenapa tak ada untuk kategori lain. Jadi sebelum itu kita kena faham apa kategori yang ada di dunia ni, di Malaysia, kan? Bagaimana mereka meletakkan tahap pendapatan rakyat. Jadi kita kena faham yang itu dulu. So secara amnya kita mempunyai 3 kategori, iaitu B40, M40 dan T20. Okay, B, M dan T. Saya buat sedikit kajian sebab sebelum ni saya ada menguruskan beasiswa untuk B40. Ini pada tahun lepas, di mana pihak college saya, kita memberikan peruntukan yang agak besar untuk membantu B40. So bila kita buat sedikit, bukan sedikit lah, agak banyak jugalah kajian yang kita lakukan untuk membantu B40. Jadi dari situ kami sudah melihat akan perbezaan di antara kategori B40, M40 dan T20 dari segi tahap gaji mereka. So ini sebenarnya telah diberikan. So untuk pengetahuan yang kat luar, kalau manalah ada yang tidak tahu kan, saya ni B40 ke, saya ni M ke, saya ke T, so saya just nak kongsi lah, saya kongsi, saya anggap anda tidak tahu, So untuk B40, tangga pendapatan seisi rumah, ingat ya, seisi rumah, iaitu 3,800. 3,800. Saya kena ada whiteboard sebelah ni. Next time kita request whiteboard. Okay, itu ada sebenarnya, tapi malas nak bangun. Okay, sebab besar sangat. Nanti kita buat kelas, So maksudnya B40 ni tangga gajinya perlulah 3,800 ke bawah. Okay, kalau yang M40 pula adalah di antara 3,800 ke atas hingga 7,000. Okay, dan T20 itu adalah yang lebih tinggi lagi, iaitu 7,000 ke atas. Okay, kenapa 40, 40 dan 20 tu? Kerana di dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, pembahagian pendapatan negara kita sebenarnya dibahagikan mengikut pendapatan seisi rumah, di mana berapakah populasi rakyat yang sebenarnya berhadapan dengan pendapatan berikut. So indikator B40 tu maksudnya 40% from the total of the population of rakyat adalah B40. So M40 40% dan T20 adalah 20%. So rakyat sebenarnya di Malaysia ni 40% adalah B40. Maksudnya miskin lah. Miskin, tak kira lah dia miskin bandar ke, miskin kampung ke, miskin tegar ke, mereka adalah miskin sebenarnya. Kan, jadi sekiranya adalah banyak bantuan kepada mereka ni, saya rasa itu memang dah terpaksa bagi, sebab mereka adalah mereka yang berpendapatan sangat rendah. Kais pagi makan pagi. Walaupun kita nampak macam B40 ni jatuh kepada 3,800 ke bawah, tapi rata-ratanya yang berada di kampung, pendapatannya tak sampai 3,800. Adanya pendapatan harian, adanya yang mencecah. Saya pernah jumpa B40 saya 200-300 saja sebulan. Yang lain tu semua mengharapkan bantuan. So banyak benda lah tentang kategori ini yang saya nak kongsi, sebab benda ni penting untuk pengetahuan kita, sebab ia akan membawa kepada topik pertama yang saya cakap tadi itu, iaitu package pertama rangsangan prihatin ekonomi ni untuk membantu rakyat dari segi melindungi kebajikan rakyat. Sebab melindungi kebajikan rakyat yang ditetapkan oleh PM kita adalah mengikut kategori. Faham? Dia mengikut kategori. So kalau kita sendiri tak tahu kategori kita, macam mana kita nak tahu apa yang kita boleh claim? Tu sebenarnya, kan? Jadi kalau kita sendiri tak ada kategori, macam mana kita nak claim? Dan itulah yang membuatkan kita kadang-kadang kita rasa alamak, mungkin kita tak ada, ataupun kita rasa kita perasan kita dapat lebih, ataupun mungkin kita rasa mungkin tak ada untuk kita sebenarnya, tapi sebenarnya ada. Jadi kita kena faham dekat situlah, ya. So jadi B40
M40, T20 tu jelas So bawah pendapatan M tu middle dan T adalah tinggi lah, pendapatan yang tinggi. Okey. Baik, banyak dah ni. Okey, soalan penting tu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ada, Ahmad cakap. Saya kumpul soalan ni ya. Okey, tapi so untuk slot 1 jam ni, dah setengah jam dah berlalu pun. Okey, saya akan mengulas tentang yang pertama, iaitu 128 bilion bajet yang package yang diberikan untuk merangsang keadaan ekonomi rakyat kita dalam kategori melindungi kebajikan rakyat. Itu yang kita kena faham. Okey, kita ada mungkin slot yang kemudian, bukan hari ini, sebab benda ni panjang lebar kalau nak bincang. Dia tak boleh lah macam 1 jam ni semua saya keluarkan semua ilmu-ilmu saya. Takkan cukup. Makcik Kia pun perasan lebih. Kak Zakia. Pandai Kak Zakia ya. Itulah student saya, housewife tu CEO kan, Kak. Okey, tak apa. So, kelas hari ni ingat kelas hari ni kita hanya akan speak on budget dalam 250 bilion itu 128 bilion yang kita akan bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik dekat luar. Okay, kawan-kawan saya, my dear brother and sisters, we will speak on this 128 bilion ni. Okay, bagaimana dia melindungi kebajikan rakyat. Baik, okay, so point dia ialah sebenarnya dia ada beberapa skop. Okay, kita ada beberapa skop dekat situ. PM ada menjelaskan tentang case study Makcik Kia tu, kan. Tiba-tiba dia ambil nama mak saya kan. Okay, tapi tak apalah. So, anak Makcik Kia nak bercakap lah ni kan. Sebenarnya, kalau dilihat, kalau tanya saya sebenarnya mengucapkan syukur lah kerana adanya package rangsangan ini yang dibuat tepat pada masanya. Sebab kalau kadang-kadang ada setengah negara dia akan ambil masa yang lama, kan. Tapi dalam keadaan sekarang saya nampak kehadiran kerajaan untuk membantu tu, memang kita nampak keseriusannya lah, dalam erti kata usahanya diberikan. Memang ada, tapi banyak mana tu itu masing-masing jangan rasa macam Makcik Kia sangat. Itu kita kena bincang dengan menyeluruh. Dan perkara yang pertama yang sebelum kita bercakap ni, saya nak pesan kat luar, nombor 1, berfikiran terbuka dan berlapang dada. Sebab apa yang komen yang saya nak berikan ini mungkin akan ada terasa ke apa ke, kita tak nak. Because tujuan saya satu je, saya nak bantu ramai pihak yang mungkin kurang ilmu keuangan ataupun mungkin tidak sedar bahawa ada sebenar implikasi-implikasi dia, kan. Sebab setiap orang ni berbeza, rumah tangga orang berbeza, bisnes orang, setiap orang berbeza, tak sama langsung. Sebab saya dah dihubungi dengan ramai orang untuk tanya pendapat. Dia kata, Tina macam ni, macam mana. Sebab tu yang saya kata, saya sampai tak menang tangan nak jawab pendapat, lebih baik saya buat live. Jadi banyak saya boleh tolong tentang hal-hal begini, kan. Jadi janganlah kita terasa sekiranya kalau ada saya menyentuh perkara-perkara yang akan mungkin terasa sikit kat hati tu. I hope you are open up lah, kita berlapang dada, berfikiran terbuka bila menerima komen-komen ataupun penjelasan daripada pihak saya sendiri. Sebab saya bertujuan nak memberikan ilmu dan penerangan kepada yang kat luar yang ramai tak tahu tentang apa diakah keadaan-keadaannya. So tadi bagi mereka yang tertinggal bas, kan, bukan tertinggal bas, maksudnya tertinggal saya punya live, boleh tengok balik, watch balik, sebab saya dah terangkan tentang kategori pendapatan keluarga dari segi B40, M40 dan T20. Tak semua orang tahu tentang hal ini,
kan mereka tidak tahu sebab benda ni tidak merupakan jadi satu kepentingan kepada ramai masyarakat. Banyaknya dah tahu kemudian ramai kawan-kawan saya dekat luar. Khabar Azia, Rohaida, ya, yang lain-lain tu, apa khabar semua? Okay, Ahmad Bashir, Dipa. Okay, so kita teruskan. Okay, air nak dekat habis dah ni. Saja hit. Kita teruskan dan boleh tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. First thing first is about the 125 billion, 125 billion. 128 billion daripada 250 billion. Okay, kalau kita tengok perspektif dia, dan saya pun dah buat kiraan saya, memang ada yang mengatakan, kenapa tak cukup? It looks like it's not enough. Tak cukup sebenarnya kiraan tersebut. Kan, kalau dicampur-campur seperti apa yang dalam kenyataan akhbar dan sebagainya, sebenarnya 128 bilion yang dikatakan di dalam bajet untuk kebajikan rakyat tu nampak macam tak cukup. Okey, saya dulu pun ada rasa macam tu juga. Tetapi setelah saya merujuk ramai pihak, especially pakar-pakar kewangan saya, kan, institusi, kata konsultan saya lah, senang cerita. Sebenarnya package rancangan ini dilihat seperti projection, kata assumption anggaran. Jadi walaupun tidak cukup, tapi dia menganggarkan sekian-sekian bajet. Jadi jangan kita, saya pun tak boleh nak disclose sama ada benda ni sebenarnya tak cukup ataupun tidak, sebab kemungkinan benda assumption ni dia dah allocate dah. Cuma dalam erti kata semasa penjelasan PM tadi, dia tidak menghuraikan dengan lebih terperinci. Jadi ada beberapa rakyat memang very critical, kan, very critical terhadap setiap peruntukan. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang message tak sampai. Jadi saya mengharapkanlah daripada pihak mungkin ada support pihak kerajaan atau sebagainya dapat memberikan penjelasan lah yang agak terperinci tentang kebajikan rakyat tu, walaupun memang telah dinyatakan secara asasnya kepada kita, yang itu kita boleh claim no problem, tetapi kita takut nanti bila dipertikaikan sejumlah 128 tu nanti macam tak cukup. Nanti kadang politik kan lagi kita tak nak lah, kan. Benda-benda macam ni cukup lah, banyak lah benda lain nak fikir, kan. Cukup lah, dah bertahun-tahun pasal politik ni, pening kepala saya. Okay, so saya rasa saya mohonlah pihak yang bertanggungjawab, kan, mungkin ada, kalau boleh tag lah live saya ni, kan, share dengan ramai. Sebab saya nak minta yang pihak bertanggungjawab kalau boleh izinkanlah juga penerangan, kan, untuk supaya faham, especially rakyat faham kehadiran 128 bilion tu yang diperuntukkan untuk kebajikan rakyat. Itu satu saya punya agak bukan pedas lah, tapi saya berterus terang, ya, saya berterus terang di situ sebab saya tidak mahu nanti kerana isu begini kita akan mungkin lupa tujuan asal package rancangan ini dikeluarkan. Okey, so pertama sekali, okey, ucapan tahniah saya kepada 1 bilion tambahan bajet daripada 128 bilion tersebut diberikan kepada KKM. Yang ini merupakan antara usaha yang terbaiklah daripada pihak kerajaan yang memberikan sejumlah peruntukan yang besar untuk KKM, dan juga ada elang-elang tambahan seperti 33.8 juta, semuanya telah digariskan. Baik, cuma komen saya di sini, mungkin yang menonton adalah orang-orang takaful. Saya nampak tadi Ida dekat situ. Okey, Puan Ida adalah merupakan antara orang kuat takaful. Saya kurang pasti Prudential ke Great Eastern. Saya tak tahu. Saya lupa. Minta maaf kalau silap. Tapi orang kuat takaful. Okey, dikatakan bahawa kita meletakkan sejumlah 8 juta untuk kos saringan. Okey, kita
kita kena faham tentang kos saringan ni. Ini komen saya tentang kos saringan untuk menentukan sama ada kita ni pengidap COVID positif ataupun tidak. Okey, satu perkara yang kita kena belajar adalah yang berlaku di South Korea kan, di mana ketelusan negara Korea adalah untuk membenarkan rakyatnya khasnya melakukan saringan secara besar-besaran. Ini yang menyebabkan ramai dah detect daripada awal. Jadi bila dah detect daripada awal, so dia asingkan yang positif dan yang negatif, yang perlu dikuarantin kan, perlu diasingkan. Jadi ini penting untuk kita untuk memahami bahawa kos saringan ini sangat-sangat penting sebenarnya. Peruntukan yang dibenarkan oleh mereka yang mempunyai takaful, di mana syarikat-syarikat insurans membenarkan dengan kos RM300, tak silap saya, untuk anda membuat kos saringan. Tapi persoalan dia sekarang, sama ada kos saringan ini hanya untuk mereka yang mempunyai insurans takaful. Bagaimana yang tidak mempunyai polisi ini? Ataupun bagaimana mereka yang melepasi daripada polisi ini? So bagaimana kaedah saringan? Siapakah ini menanggung kos saringan tersebut? Itu komen saya. Dan komen saya yang satu lagi ialah berkaitan dengan 8 juta tu pada saya agak kecil. Sebab kalau 8 juta tu dibahagi dengan 300, sebenarnya tidak sampai 100,000 saringan yang akan dibuat. 26,000 sahaja. So sangat sikit, padahal rakyat negara kita ramai. Dan kita kena perlu tahu, kita ada kumpulan berisiko besar. Yang berisiko besar ini perlu disaring sebenarnya. Dan ini satu fakta dan kita perlu buat sesuatu untuk initiate seberapa segera. Jangan tunggu dah ada simptom baru kita nak saring. Itu pendapat saya lah kan. Sebab saya nampak kesan-kesan ini berlaku pada beberapa negara yang mana ambil mudah tentang saringan. Jadi kalau kita sangat serius dalam kos saringan, sepatutnya lah kan, tambahan bajet yang ditetapkan itu perlulah diallocate juga untuk kos saringan. Dan saya pasti untuk KKM, tambahan bajet 1 bilion itu bukan sahaja untuk infrastruktur, tetapi juga untuk barang-barang yang melibatkan. Saya rasa memang kita jauh ke belakang lah. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mempunyai first class health management. Kita tidak ada. Di situ kita lemah. Dan bagaimana dengan negara yang mempunyai first class tetapi juga berhadapan dengan polemik yang lebih dahsyat. Jadi kita kena lebih sensitif, lebih bersedia untuk mengharungi keadaan seperti ini. Sebab saya juga berharap lah, macam untuk kesihatan ni kan, komen saya lah, ulasan saya ialah kalau boleh kita berlaku juga adil di negeri-negeri lain juga. Sebab ada juga negeri-negeri lain yang sebenarnya tidak mempunyai infra yang tinggi. Dan saya minta saya ada dengar daripada statement dan saya ada baca bahawa pihak kerajaan sebenarnya dia nak bekerjasama dengan swasta, nak berganding bahu dengan pusat perubatan swasta untuk membantu dari segi menangani COVID ni. Tapi saya harap pihak swasta janganlah menanggut di air yang keruh. Kan? Menanggut di air yang keruh ni maksudnya ialah mengambil kesempatan lah dengan kos-kos bil yang agak tinggi. Disebabkan you swasta, you ambil kos yang tinggi, tak boleh lah macam tu kan. Dan nanti 1 bilion tu hanya untuk diorang je. Ini yang kita tak nak. Itu sebab saya kata kita kena berlapang dada, berfikiran terbuka lah dengan komen ni kan. Kadang-kadang akan ada rasa macam mungkin saya ada setengah yang bekerja di hospital swasta ke, saya minta maaf lah. Tapi perkara ini perlu dijangkakan. So kita tidak mahu nanti bil-bil yang mahal, kos-kos yang mahal terpaksa diallocate kerana pihak swasta. Okay, low battery level. Okay, so nak tengah ambil power bank. Kejap okay. Kejap. Ni bateri ni penting ni.
Okey. Sekejap. Kenapa? Okey. Okey. Dia dah macam ni sikit. Sekejap. Kita betulkan sikit setting Kita kesian diorang nak dengar tengah rancak ni, Boleh? Penat lagi. Okey tak? Okey. Baik, seterusnya berkaitan dengan one of bantuan prihatin. Okey, one of bantuan prihatin yang ramai yang sangat-sangat teruja. Saya difahamkan ramai yang teruja tentang one of bantuan prihatin. So alhamdulillah kerajaan telah memberikan 10 bilion peruntukan. Besar tu, 10 bilion daripada sejumlah peruntukan dalam 250 bilion itu. Jadi 10 bilion telah diperuntukkan. Cumanya ada beberapa syarat yang ditekankan di sini. Syaratnya ialah, ini kita kena faham, iaitu mereka yang berpendapatan kurang daripada 4,000 seisi rumah. Ni phone pun dah terbalik. Okey, seisi rumah berpendapatan kurang daripada 4,000 boleh mendapat bantuan RM1,600. Manakala yang lebih daripada 4,000 pendapatan ada bantuan one off sebanyak RM1,000. Ya. Baik. Ingin saya tekankan di sini bahawa dia ada kota di mana 4,000 pencarung atau 4 juta 4 juta rakyat layak memohon. Manakala untuk yang gaji 4,000 ke atas tu 1,100,000 layak memohon untuk bantuan prihatin ni. Okey. Kita go slow sikit Apabila kita katakan bantuan seisi rumah, bermaksud suami isteri. Kalau pendapatan tu dicampur, maksudnya kalau melebihi daripada 4,000, secara automatiknya you pergi ke 1,000. Okey. Tetapi ini ada had. Hadnya adalah untuk M40 yang saya katakan tadi, itu 4,000 hingga 7,000. So yang B40 tu dah tentu dapat 1,600 pendapatan seisi rumah. So suami dan isteri. Okey. Sekiranya suami 4,000, isteri 4,000, so macam mana? Boleh dapat? 4,000 campur 4,000, 8,000. So 8,000 tak dapat. Okey. Itu seisi rumah sudah menjadi kategori T20. Berpendapatan tinggi. So kalau T20, kalau anak 10 ataupun 20 kalau anak ramai sekalipun, tak boleh dapat manfaat bantuan prihatin ni. Okay, so pendapatan perlu betul. Dan saya percaya mereka perlukan bukti lah untuk tujuan ini. Baik, orang akan cakap dengan kita, bagaimana yang bekerja sendiri? Puan, macam mana yang bekerja sendiri? Kemukakan bukti. Ya, kemukakan bukti. So katakanlah you memang you jual insurans lah katakan. Kalau you jual insurans, you ada bukti mengatakan monthly income you lebih daripada 4,000, so you entitled 1,000 sahaja. Okey? Cuma inilah yang merupakan satu isu besar. Apakah orang yang tidak bekerja dapat ataupun tidak? So di sini dia tidak dapat, melainkan untuk dana yang lain, iaitu mungkin DBSH, bantuan sara hidup. Mungkin dia ambil dekat situ. Untuk yang bantuan prihatin one off ni dia tak akan dapat. Ya. Contohnya kalau dia tak bekerja, memang dia suri rumah, dia tak bekerja. Okay, dia ada anak ramai ataupun dia mungkin dia single mother, ibu tunggal, dia tak bekerja. Kan? Dia ada kena dua, sama ada bekerja atau bekerja sendiri. Okay. So itu penting untuk mendapatkan bantuan ini. Dan kita juga perlu congak di antara, kalau kita berkahwin, kemampuan isteri dan suami. So kalau kemampuan isteri dan suami melebihi daripada
40 tu tadi, memang tak akan dapat lah bantuan prihatin ni. Okey, dan kalau tak dapat tu nak buat macam mana puan? Tak ada ke? Ada, iaitu di bawah EPF. Yang itu yang diumumkan yang awal tu, ingat tak? Yang boleh keluar pengeluaran EPF sebanyak RM500 sebulan kalau ada EPF. Okey, kalau mencarum. Dan kalau nak keluar. Kan? So benda ni very subjektif. Kita tak boleh nak kata ada orang nak guna, ada orang tak nak guna. So tak payah nak bising-bising lah benda-benda macam ni tu. Sebab saya kata siapa yang rasa tergugat, terancam dengan COVID ni nak apply, silakan. Bantuan dah ada dah. Tidak ada paksaan untuk tak ambil. Kalau rasa dah banyak simpanan, nak guna simpanan, tak perlulah bantuan ni nak bagi dekat orang lain, orang susah yang memerlukan tu, baguslah tu, alhamdulillah lah macam tu. Kan, kita berpositif macam tu. Tapi kalau kita macam kita question sangat, so yang ni yang menyebabkan kita akan ada masalah. Dan kita tak bersikap terbuka lah dengan apa yang kita akan dapat selepas ni. Okay, so bantuan one off dan keduanya bantuan one off untuk yang si bujang ni. Kan, so yang bujang ni pula kena faham berumur 21 tahun ke atas. Okey, kalau 21 tahun ke atas bermaksud pada tahun 2020 ni umur dia 21. Kalau umur dia, adik-adik semua, kalau awak umur 20, 19 dan bekerja, awak tak dapat bantuan ni. Awak dapat bantuan lain. Faham tak? Sebab dia dah clear mention umur 21 tahun. So di situ yang bujang dapat RM800 kalau gajinya bawah RM2,000. Kalau lebih daripada RM2,000 hingga RM4,000, dia dapat RM500. Jadi kena kat situ kena clear. Jangan cepat-cepat cakap macam Makcik Kiah ni. Kan seronok Makcik Kiah. Tapi bukan semua orang boleh jadi Makcik Kiah. So kita kena ukur baju badan sendiri sayang. Okay. So penat. Sekejap saya minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu soalan. Banyak watching tengah menumpukan fokus sebab kelas kan. Kita kata ada kelas ni. Okay, what's the time now? 10 minit lagi. 10 minit lagi. Baik. Seterusnya, kalau tidak ada soalan tentang bantuan one off prihatin ni, betul ni, saya bagi laluan ni. Siapa-siapa nak soal tentang one off bantuan prihatin, sila kemukakan pada saya. Okay, kalau ada masa kemukakan DM. Kalau tak ada masa boleh PM tepi ke whatever lah. Mana yang saya boleh advise, saya advise. Okay, right. Next, my friend Nick. Okay, tentang bantuan BSH. Bantuan apa nama dia? Bantuan sara hidup. Okay, bantuan sara hidup ataupun yang ni dulu dipanggil BRIM lah. Senang cerita yang kategori BRIM ni. Bantuan sara hidup ni adalah untuk semua BIM 40. Semua BIM 40. Ya Saiful Naim, apa khabar awak? Wah. Okay, dengar balik tau awak dah tertinggal kelas saya hari ni. Okay, bantuan sara hidup, saya nak ingatkan kembali bantuan sara hidup adalah untuk BIM 40. BIM 40 itu tangga gaji dia berapa? Tangga gaji dia berapa? 3,800. Ada orang tolong jawab untuk awak. Okay, so bagi yang B40, tangga gaji 3,800, anda boleh claim untuk BSH. Tetapi ada syarat. Syaratnya ialah anda kena berdaftar sebagai penerima BSH. Betul? Sebab ramai yang tak tahu macam mana nak daftar. So kalau tak tahu, boleh layari di LHDN. LHDN tentang bagaimana pendaftaran BSH ni. Sebab bukan semua orang layak untuk tu. Layan live sambil buat roti. John, bagus tu. Bagus. Makan untuk saya, Saiful. Naim. Okay, so maksudnya dekat sini,
kelayakan awak untuk B40 tu ada dua perkara yang perlu dipertimbangkan. Perkara pertama ialah adakah awak termasuk dalam BSH? Satu. Kedua, adakah awak dah mendaftar sebagai BSH? Okey. Ada benda untung dekat sini. Siapa boleh cakap? Ada untung dekat sini. Salah satu keuntungannya, saya just nak bagi satu senario. Yang lebih kurang macam Makcik Kiah ni, saya nak bagi satu keuntungan. Okey. Sekiranya dia di bawah kategori bantuan prihatin, dia juga boleh dapat bantuan BSH. Dia dapat dua. Bantuan prihatin pun dapat, bantuan BSH pun dapat. So, pandai-pandailah rebut. Tapi untuk BSH ni seperti yang saya katakan, untuk B40 saja. B40. So, kepada mereka yang telah mendapat bantuan ini, jadi anda juga boleh mendapat orang kata tambahan BSH ni, anda boleh claim, ya. Tapi pastikan anda adalah orang sebagai PSH. Janganlah sengit. Okey, sorry. Ni sebab pakai charger. Okey. Baik, seterusnya pelajar IPT. Okey, pelajar IPT. Bolehlah saya cerita sikit sebab saya pun menguruskan institusi saya, TIC, Touch International College. Ni kena iklan sikit. Okey, TIC selama dah saya sebagai CEO dah 15 tahun. So saya nampaklah perkembangan PTPTN ni. So di sini ada dua tentang pelajar, tentang PTPTN untuk PTPTN kemudian kita cakap pasal pelajar IPT, di mana kerajaan telah memberikan kelulusan untuk setiap student dapat RM200 one time off untuk 200. So sejumlah 270. Okay. So of course saya rasa mesti ada online. Anda perlu masukkan nama anda, kan, IPT mana, sebab dikatakan bahawa IPT tadi adalah untuk semua kemahiran lah, politeknik lah, IPTA lah dan IPTS juga mendapat manfaat yang sama. Okey, jadi seorang dapat RM200 one off. Okey, seterusnya ada peruntukan 25 juta di mana untuk OKU, gelandangan, dan juga ada beberapa lagi kategori. Yang ini sebanyak 25 juta. Okey, ini untuk orang-orang khas lah. Orang-orang khas. Apa khabar Abang Azrul? Selalu bagi komen kat saya. Bagus. Okey, abang dah lambat, so kena go through balik lah live saya sebab saya bagi pendedahan sikit tentang package ransangan COVID-19. Baik, saya hold sekejap sebab kita ada 5 minit terakhir. Bila berkaitan dengan penjimatan PTPK dan PTPTN. So bermaksud pelajar-pelajar, Waalaikumsalam abang. Okey, bermaksud pelajar-pelajar di yang bukan pelajar lah, maksudnya yang nak perlu membayar balik PTPTN ni ditangguhkan selama 6 bulan 6 bulan. 6 bulan ditangguhkan. So anda semua kalau ada di bawah PTPTN, peminjam PTPTN dan juga peminjam PTPK, anda ditangguhkan bayaran, bukan dikecualikan. Jangan nanti lupa bayar. Kan, kena bayar hutang kena bayar. So lepas ni kalau agak-agak dah lepas ni, insya-Allah lepas habis Covid ni, manalah tahu kan, kita kembali pulih. So pembayaran dekat situ sudah ada penjimatan 6 bulan 6 bulan. Baik. Juga ada untuk yang dekat PPR sebanyak 3 juta, 5.7 juta di mana kerajaan tanggung sewa. Kan? Pun ada juga di situ. Seterusnya yang paling saya agak teruja kan sebagai, tak kiralah business woman ke tak ke atau siapa-siapa pun, saya rasa diskaun bil elektrik ni sebanyak 530 juta ni banyak ni, 530 juta kan. Tetapi tu sebab saya kata kita kena baca habis, jangan baca sekerat-sekerat, baca habis. 530 juta tu dia ada kategori. Kalau dengar 15 hingga 50% diskaun, tapi tak semua orang dapat diskaun yang sama, kena tengok kilowatt.
Bab kilowatt tu sebenarnya saya pun nak tolong ajar macam mana nak tengok, tapi bil elektrik saya tak ada kat sini. Semua dah hantar kat pejabat. Okay, sebenarnya ada dalam bil elektrik tu. Jenuh semua orang pergi cari bil elektrik. Kan, dalam bil elektrik tu kita ada tentang kilowatt. Boleh tengok berapa kilowatt yang ada. Dekat situ menentukan berapa diskaun. Tetapi secara analisa saya, bagi mereka yang bil elektrik bawah, orang kata rendah, itulah diskaun yang paling banyak. Maksudnya dia menggalakkan penjimatan elektrik. So bagi mereka yang banyak aircon, duk main aircon, dapatlah, tak adalah dapat diskaun sampai 50% ya. Jangan ingat lagi banyak guna, lagi banyak dapat diskaun. Tidak, dia tak macam tu. Okay, dia tengok kilowatt tu. So diskaun bil elektrik ni sebenarnya baguslah untuk kita kan. Semua menantikan diskaun ni, tapi tak semua dapat. Okay, lagi satu yang paling semua excited ialah tentang internet percuma. Okay, internet percuma ni sebanyak 600 juta. Baik, keadaan orang cakap internet percuma ni macam mana ni? Mobile data ke, line free ke? Yang ni saya belum rujuk Suruhanjaya Komunikasi lagi tentang internet percuma ni. Sebab dia boleh jadi pelbagai tau. Mungkin Malaysia ni jadi wifi ke, saya pun tak tahu. Sebab di Singapura memang dia bagi wifi. Kira the whole city is wifi. Wireless orang panggil. So bila kita tengok ada peruntukan 400 juta untuk memberikan bandwidth yang besar, maksudnya dia nak coverage internet yang lebih besar ni, telah diperuntukkan di situ. Di sini kita lihat bahawa keadaannya negara sekarang tengah memastikan level tahap komunikasi kita adalah antara yang tercanggih lah. Memang tercanggih. Cuma sama ada 600-400 juta tu mencukupi atau tidak, saya kurang pasti. Sebab semasa saya di Singapura, sejumlah wang bajet yang begitu besar untuk broadband, untuk yang internet ni. Okay, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Tina, apa khabar? Waalaikumsalam Nasruddin. Sihat ke? Tengah buat live. Kita tengah buat kelas ni, dek. Kelas berkaitan dengan package rancangan prihatin yang kita tengok hari tu kan, yang dibentangkan oleh PM. So saya bagi kelas lah, bagi semua orang tahu. Okay, so kalau misal kata adik tertinggal, boleh refer balik lah sebab penting ni. Mana tahu kita nak kena tengok lah sama ada kita layak ke tak layak ke. Kita kena bajet sendiri. Jangan duk syok rasa macam Makcik Kiah sangat kan. So tadi saya dah buat penjelasan satu-satu. Saya bagi penerangan. Yelah, ada sedikit ilmu, buat persimpan. So saya kongsi. Walaupun saya pun tengah jenuh juga cari mana yang saya boleh claim untuk saya. Tapi tak apalah, saya bagi pengetahuan kepada semua yang di FB, termasuk sahabat-sahabat saya, staff-staff saya yang kat luar tu. Saya tahu ramai, ex-staff saya pun ramai kan. Saya nak bagi pengetahuan ni supaya anda alert tentang apa yang anda patut dapat dan tak dapat. Ex student saya, alumni saya, benda ni penting sebenarnya, ilmu-ilmu ni. Jangan tersalah claim dalam waktu-waktu sekarang, sebab bajet ni dia ada had. Okay, Abang Azrul nak tanya, boleh tanya soalan? Boleh. Ini berkaitan dengan package abang bukan pasal college lagi tentang kita punya slot kita yang pertama berkaitan dengan 128 bilion peruntukan yang diberikan kepada kebajikan. Okey, sementara saya tunggu soalan, saya go through bawah sikit Okey. Jadi ada juga allocation untuk penjawat awam, okey, dan juga pesara yang diberikan oleh kerajaan, bantuan one off kepada anda semua. Okey, alhamdulillah. Dan kita ada dana 1 bilion untuk makanan, dana jaminan makanan, maksudnya ada stok makanan lah untuk kita, insyaAllah kan, memang dijamin. Infrastruktur simpanan makanan dan agihan pun ada sebanyak 100 juta. Ni untuk kebajikan lah. Makanan kesihatan ni semua penting, termasuk agro makanan 64.4 juta. Okay, so di situ peruntukan-peruntukan yang diberikan untuk rakyat dari segi makanan, stok makanan.
Okay, seterusnya adalah subsidi upah. Ini topik yang sangat menarik yang saya akan bincangkan esok. Bukan hari ni, esok. Sebab banyak benda yang nak dikupas. Use another, is it? Okay. Kita nak cakap macam mana subsidi upah ni yang akan berlaku. Nanti kita akan go through lah tentang subsidi upah. Tetapi ramai rakyat yang bekerja, especially yang swasta, boleh mendapatkan subsidi upah. Peruntukannya adalah 5.9 bilion, 5.9 bilion. So banyak tu, ya. Tetapi seperti yang dikatakan, dia terhad kepada 3 bulan pertama sahaja. Baca bagi habis, kan? Jangan ingat subsidi upah tu sampailah selama-lamanya. Tak, ya. Okey, nak tanya soalan dekat Kak, boleh. Tadi Abang Azrul nak tanya, Nas nak tanya. Type lah, type. Tengah tunggu daripada tadi ni, ha. Okey. Right, lepas tu kita ada peruntukan untuk e-hailing. Yang Grab tu 60 juta. Dan juga 110 juta untuk pembersihan bekalan. Perkhidmatan bekalan. Yang ni 110 juta ni untuk contract workers lah. Yang diberikan oleh government. So government, kerajaan willing nak bagi 110 juta in terms of, saya rasa, pembayaran kepada mereka. Okey, setakat ni saya buka soalan kepada anda. Okey, daripada tadi lagi saya tunggu. Kita ada berapa minit lagi? Masa tambahan. Masa tambahan. Berapa masa tambahan? Sebab kita nak siap untuk asar kan. Berapa? 5 minit lagi. Okey, Nas tanya, orang bujang macam saya ni ada ke dapat bantuan? Alamak Nas, itu tengah promo diri ke? Boleh. Okey, first thing Nas nak tahu, umur berapa tahun, pendapatan berapa? Bawah 2,000 ke lebih daripada 2,000? Jawab yang itu dulu. Kalau Nas adalah seorang bujang 21 tahun ke atas, tak lebih, ya. Kalau tak cukup umur tak boleh tau. Mesti 21 tahun. Lepas tu pendapatan tengah bekerja, gaji bawah 2,000, dapat RM1,600. Okey. Kalau lebih daripada kalau bujang dapat RM800. Kalau gaji 2,000 hingga 4,000 dapat RM500. So awak kena tahulah awak dapat apa. Awak ni jenis macam mana? Kategori yang macam mana? Okay, InsyaAllah dapat. Tapi yang tu lah one time, sekali je. Okay, sekali dapat. Tu satu. Lepas tu Nas ada kategori pernah berdaftar dengan sebagai B40 tak? B40 ke bawah 2,000, gaji saya umur 24. Okay, dapat 800. Yang penting bujang kena bujang. Okay, dapat. Tapi satu lagi, Nas ada daftar B40 tak? So maksudnya bantuan sehari hidup. Ada pernah daftar ke tak? Kalau tak pernah daftar, tak dapat bantuan sehari hidup. Kalau daftar, Nas boleh dapat bantuan tambahan sehari hidup, BSH. Cuba check sama ada Nas pernah dapat ataupun tidak. Okay, itu apa yang saya boleh bantulah dari segi jawapan kepada adik Nas kita ni. Yang lain ni abang apa tu Azrul tadi, daripada tadi lah kita nak tanya, tak tanya-tanya kan, sebab saya dah nak tutup kedai dah ni. Okey, ada lagi soalan? Sebab saya rasa 128 bilion kebajikan rakyat ni saya dah go through panjang lebar. Sebab esok saya nak fokus untuk PKS. Okey, PKS tu adalah apa? Perusahaan apa? Kecil dan sederhana. Kecil dan sederhana. Nas kata saya bujang belum kahwin. Homeboy promote lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Nas, dah ada soalan lagi. Awak belajar tak? Kalau awak belajar, awak tak payah bukan tak payah belajar, boleh tangguhkan pembayaran lah. Dia dapat 200. B40 tu bantuan apa? B40 tu kena tengok balik live. Panjang lebar ada cerita tadi. Okey, B40 tu adalah kategori yang dapat bantuan sehari hidup, BSH. Tengok balik live. Okey. Right.
Abang Azrul tanya, ulas sikit moratorium bagus ke tak bagus ambil? Okay. Saya cerita jujur jujur. Macam ni lah bang, saya cerita kan. Macam ni. Setiap daripada kita ni, kita case by case lah, tak semua sama. Kita kena tengok cash flow kita. Maksudnya aliran wang tunai family kita macam mana. Kalau aliran wang tunai family kita boleh, orang kata boleh bertahan, boleh bayar duit kita dah ada saving nak bayar apa semua, saya rasa tidak menjadi masalah untuk abang bayar. Tapi kalau abang nak buat penangguhan pun, dah dalam keadaan sekarang, ambil je lah, sebab saya pun ambil. Kan, sebab saya nak jimat mana penting jimat. Sebab kita tak tahu dalam keadaan sekarang, cash is king, tau bang. Cash is king. Tunai, cash is king. Maksudnya kita kena ada reserve yang banyak untuk kita. Manalah tahu ada satu hari nanti tak tahu apa-apa jadi. Kita perlu ada kita tak cakap lah reserve, tapi simpanan yang boleh dicairkan. Kalau setakat rumah, tanah dan sebagainya nak cair macam mana kan? Nak kena jual lah apa semua, susah, payah kan? Itu orang kata kalau orang banyak duit ni, kalau sekadar ada aset tetap sahaja tak cukup. Dia kena ada juga current asset. Current asset tu maksudnya yang simpanan yang boleh dicairkan. So benda-benda macam ni, macam cash tu penting juga. So kalau abang rasa nak ambil, boleh ambil. Itu terpulang kepada bajet family kan. Kalau tidak, then susah lah pada saya. Oh, soalan baru naik ni, yang 18 tahun. Okey abang tu jawapan saya. Bergantung kepada isi rumah dan keadaan cash flow di rumah. Kena tengok. Tapi saya ambil lah. Okey, apa tu? Okey, Akisma yang 18 tahun hingga 20 tahun dapat tak lah teruk betul. Itulah tak dapat lah di Akismar. 18 tahun hingga 20 tahun memang tak dapat. Cuma dapat dekat bantuan sara hidup kalau awak adalah B40. Kan? Itu satu. Dan awak akan dapat lah juga macam internet percuma. Tu awak dapat lah. Kan? Awak akan dapat yang itu. Untuk cash ni tak dapat lah. Memang tak dapat. Tapi kalau awak 18 tahun hingga 20 dan awak adalah pelajar universiti atau college yang bayar PTPTN lah ni, awak tak payah bayar lah. Awak ditangguhkan untuk pembayaran tu. So kira awak dah jimat kat situ, so duit tu simpan. Itu yang saya nampak lah. Okay? Boleh simpan dah dekat sana. So kalau misal kata bayar PTPTN berapa? RM200 sebulan. Kalau 6 bulan dah 1,200 awak jimat. Awak jimat kat situ lah. Kan? Duit tak dapat tau, jimat je. Duit tak dapat tau. Jangan ingat dapat duit. Duit tak dapat. 1,200 sudah akan bayar. Lepas 6 bulan tu akan bayar. Okay, tadi kan Abang Azrul tanya pasal moratorium ni. Saya just nak add sikit lah abang kan. Sebab kan saya pun tanya kat bank kan. Bank pun ada cakap dengan saya. Dia kata macam ni. Dia kata nanti kalau nak bayar balik, kita kena bayar berganda sebenarnya. Tu yang saya macam, saya pun terkejut juga. Maksudnya lepas 6 bulan nanti kita kena bayar sebulan setengah punya pembayaran. So katakanlah kita bayar kereta 400. So bila habis moratorium kena bayar 600. Agak-agak saya dapat maklumat ni sebenarnya lah. Tapi dalam keadaan sekarang saya fikir mana lebih penting. Kita lah fikir yang mana lebih penting. Cara dia macam mana penangguhan tu. Cara macam tu lah yang saya cakap tadi. Dia macam bila dia tangguh, bulan ke-7 tu kita kena bayar balik. Tapi kita kena bayar satu sekali ganda 1.5. Maksudnya 1.5 kali ganda. Kalau kereta kita 400, bulan tu kita kena bayar 600. Sebab hutang kita yang hari tu yang kita tangguh tu, kita dah kena masukkan dalam bulanan kita. Untuk seterusnya, itu dipanggil reschedule lah. Kita reschedule payment kita. Atau benda ni kita boleh bincang dengan bank untuk buat kadar lain. Itu saya tak boleh cakap lah. Setiap bank berbeza kan. Tapi yang saya cakap dengan bank saya tu, dia cakap macam tu. Pula.
bank saya cakap macam tu. So cuba kita call toll dia, line dia dan tanya. Sebab masa saya tanya dengan bank saya tu, dia kata saya kena apply. Dia bukan secara automatik. Malah saya pun ada juga terima SMS kata ada kena update kan. Lepas tu kata scammer lah, apalah, macam-macam lah. So ada baiknya kita deal direct dengan bank. Lupakan pasal SMS tu. Jangan jawab pun. Walaupun ada orang kata genuine ke tak genuine, jangan kita layan. Kita terus call hotline je. Dekat situ setiap bank akan boleh jelaskan. Tapi bank saya cakap macam tu lah. Okay, Khalid, apa khabar? Okay, Nas, saya nak tanya lagi. Oi, banyak soalan. Betul ke yang ada pinjaman loan ni tak bayar-bayar 6 bulan pula? Maksudnya saya nak bukan 6 bulan tu bukan free. Dia tangguh, tak free. Okay, free tu dia kecuali. Bila dia kata kecuali tak payah-bayar ni, dia tangguh pembayaran, dek. Bukan tak bayar. Okay, bukan tak payah bayar, tak payah bayar lagi. Boleh dah ni? Faham tak ni? Cikgu dah cakap dah ni. Jangan ingat benda tu free kan. Nanti kalau free, takut awak pergi spend duit. Tengok habis 7 bulan nak bayar dengan apa? Okay, next. Abang kata bukan kena bayar sama juga, cuma tempoh tu je jadi tambahkan 6 bulan lagi. Bukan macam tu Abang Asrul. Setiap bank dia berbeza. Tu sebab saya kata kena direct dengan bank masing-masing dan kena apply. Okay, memang kena apply dan dapatkan butiran daripada pihak bank. Nanti saya akan share toll free phone number semua bank nanti kat sini. Okay, boleh Okay, Fiza Hassan, jadi lebih bulanan sebab interest berjalan. Moratorium tu saya tak rasa interest jalan. Dia hold. Moratorium tu maksudnya dia macam mana? Dia gantung sementara. No moratorium. Okay, so please. Khalid kata moratorium automatic, no need to apply, I've confirmed with bank. Okay Khalid, I don't know about your bank, tapi my bank hari tu suruh I apply. I tak tahu bank mana. Saya tak nak dedahkanlah bank saya. Okay, tapi untuk orang kata to be on the safe side, apa kata kita call masing-masing, bank masing-masing Isu update. Nanti saya update nombor toll free bank semua. Kita kena ambil tanggungjawab. Saya pun tak berani nak bagi automatic ke tak automatic. I'm so, orang kata dalam dunia sekarang confirmation macam saya email diorang. Selagi email saya tak dapat black and white, selagi tu saya tak, bukan sekadar call saya email bank saya. Itulah dia. Okay, kenapa saya ingat pula? Okay, kita ada 5 minit lagi. Dah faham lah Sinas, bagus. Okay, faham lah soalan. Apa beza Tina dengan penjara? Apa dengan penjara? Dia nak buat pick up line. Dia nak buat pick up line. Pick up line apa? Jawab. Apa benda soalan tu? Tak faham. Apa beza? CMB BNB pun. Okay. Weh, Khalid duk cerita CMB yang BNB. Apa bang? Beza Tina dengan penjara? Tak faham lah ni apa. Line apa ni? Tak apa nak faham kat situ. Kenapa dengan penjara? Tak faham. Saya tak tahu apa beza. Saya tak bekerja dengan penjara mana-mana. Okay, tak tahulah apa dia. Ada lagi ke? So kalau dah tak ada, kita dah nak bersurai untuk asar. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang live, tunggu live saya. Esok ada live lagi tau pasal ni juga, package rangsangan ni, tetapi untuk PKS. Ini sangat menarik sebab it's for business people. Orang-orang yang ada bisnes, usahawan-usahawan yang sebenarnya banyak masalah, dia tengah bertanya dengan saya pun macam-macam. So saya eksklusifkan slot saya esok untuk anda yang ingin bertanya tentang claim ataupun advantage sebagai PKS. Sebab majikan ni dia macam-macam. Ada yang kata tak dapat langsung, ada yang kata dapat, ada yang merungut, macam-macam lah. Saya faham keluhan itu sebab saya pun seorang majikan.
Nas, tak habis lagi ke Nas? Okay. Saya nak tanya dekat akak yang BH untuk bujang ni, betul lah kan dapat RM apa yang bayaran tu berapa kali sekali je ke? Okay Nas, dia bukan BSHS, dia adalah bantuan prihatin. So ia awak dapat RM800 sekali sahaja. Okay. Penjara untuk orang jahat, tak elak-elak awak dah penjara. Ambo. Abang, tak boleh macam tu. Kita tengah bercakap ni bang. Weh, nakal lah abang ni. Patutlah Ahmad cakap apa? Dia kata tu pick up line. Huish. Sekarang kena betul dia gelak-gelak. Aduh. Okey So ada apa-apa lagi tak? Siapa-siapa lagi? Nadira kat situ. Okey Nas, tu faham mesti dia punya pick up line. Okey, lagi rasanya okey esok nantikan saya punya package ransangan. Saya punya pula. Maksudnya negara. Package ransangan negara untuk PKS. Untuk apa tadi? Kecil dan sederhana. Perusahaan kecil dan sederhana. Khasnya mereka yang sekarang ni tengah bergolak dengan dunia bisnes yang sangat tough pada abad inilah orang kata. InsyaAllah apa pun kita doakan semoga semuanya terlepas daripada COVID, itu penting. Ya, akhir sekali saya nak nasihat kat semua yang nampak tak ni? Ni kan saya tak jual ni. Tapi pakailah sanitizer ni. Tapi jangan galak sangat pakai sanitizer sebab ini sebenarnya kalau kita overdo dengan sanitizer ni, kita mungkin akan membunuh bakteria yang baik dalam badan kita. So kawallah dalam, lebih baik kita pakai sabun basuh je daripada kita pakai ni kan. Okay, Nas kata kalau ada soalan boleh WhatsApp. WhatsApp boleh anytime. Okay, tu Fiza Hassan pun dah jawab dah. BH untuk orang bujang bayar 2 kali. Untuk orang bujang dapat 2 kali. Okay, so okay, saya berundur diri nak siap untuk solat asar. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu. Thank you everyone. Esok kita jumpa 3 PM juga. Assalamualaikum. Bye.